Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, ini satu berita yang saya nak sampaikan. Rasmi diumumkan oleh Kementerian Netizen. Kementerian Netizen melalui ruangan komen di dalam channel ini menyebut nama Anwar Ibrahim, yaitu Perdana Menteri Malaysia pada hari ini, dan juga menyebut nama Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Saudara-saudara, sebelum ini ada komen yang saya terima. Tun Mahathir yang sudah hampir 100 tahun usianya perlulah berehat. Perlu berehat, luangkan masa yang cukup bersama dengan keluarga. Ada yang kata, di saat usia Tun Mahathir yang sudah hampir 100 tahun, Mahathir sudah tidak relevan lagi dalam kancah politik di Malaysia pada hari ini. Mahathir sepatutnya rehat saja, tidak lagi mengganggu kerajaan hari ini, tidak lagi mengganggu Anwar Ibrahim. Tapi kita dapat lihat Mahathir masih juga aktif, bahkan masih mampu untuk berjalan ke sana sini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, antara komen yang saya terima baru-baru ini berkata, Anwar dan Zahid perlu rehat saja. Itu komen yang pertama. Sebelum saya ulas, saya kongsikan kepada anda komen yang kedua pula di sini. Berkata, memang dah tak relevan. Saya tanyalah, adakah Mahathir masih relevan? Komen ini membalas, memang tak relevan. Orang baya-baya dia dah habis mati. Tuan-tuan, kalau anda faham apa maksud baya-baya, sila komen di bawah. Saya sambung pembacaan komen berkata, ini satu amaran bahwa dia dah mati sebenarnya, tetapi Tun Mahathir tak sedar diri. Apa maksud dia dah mati sebenarnya? Kalau ada yang bertanya Tun Mahathir meninggal, Tun Mahathir sekarang masih lagi hidup. Jadi komen ini mungkin ada maksud tersirat. Ini satu amaran bahwa dia dah mati sebenarnya, tetapi Tun Mahathir tak sedar diri. Tun Mahathir tak normal. Dia dah lali dalam bentuk kelihatan bijak, tetapi yang sebenar inilah petanda yang dia dah over. Tun Mahathir tak kemana lagi. Hukum alam, standard, dan Tun Mahathir tak lari daripada hukum tersebut. Akhir sekali fizikalnya dituntut oleh ibunda juga. Itu adalah komen kedua yang bagi saya panas daripada Kementerian Netizen. Saudara-saudara, kita berbalik kepada komen pertama, berkata Anwar dan Zahid perlu rehat saja. Adakah ini satu gesaan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri dan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk meletak jawatan? Adakah kedudukan Anwar dan Zahid tidak selamat? Semua itu hanya pandangan dan persepsi daripada kita saja. Kalau pengundi Anwar pasti berkata Anwar bakal menang lagi pada PR16. Tapi bagi haters ataupun bagi musuh politik Anwar yang menyokong orang lain, contohnya Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri, sudah pasti mereka berkata Anwar patut letak jawatan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Setelah kita terima pengumuman daripada kepimpinan tertinggi Barisan Nasional UMNO yang berkata bersedia untuk menerima ahli ataupun bersedia menerima semula keahlian mana-mana ahli yang sebelum ini digantung ataupun mungkin dipecat. Antara nama yang menjadi tumpuan selepas kepimpinan UMNO mengeluarkan kenyataan ini adalah Hishamuddin dan juga Khairi Jamaluddin. Dalam satu tulisan daripada Hishamuddin, disarankan agar Hishamuddin, Khairi Jamaluddin segera tulis surat rayuan kepada
MT UMNO. Selepas menerima semula keahlian Tajuddin Abdul Rahman yang sebelum ini digantung daripada UMNO, Ahmad Zahid Hamidi terus memperlihatkan sikap terbukanya. Katanya, keahlian Tajuddin diterima semula selepas digantung selama 6 tahun kerana bekas MP Pasir Salak itu menunjukkan dukungan kepada parti pada PRK Nenggiri dan mahkota selain hadir pada Perhimpunan Agung UMNO. Jika ada ahli-ahli lain yang lakukan tindakan sama sebagaimana dibuktikan Tajuddin, saya tak nampak mengapa MT UMNO tak boleh lakukan keputusan sama, katanya. Zahid berkata demikian sebagai menjawab persoalan sama ada UMNO juga bersedia menerima semula KJ yang dipecat dan Hishamuddin Husin yang digantung keahlian mereka. Beberapa bulan selepas PRU 15, pada November 2022, UMNO memecat bekas ahli Parlimen Rembau, Khairi, dan menggantung keahlian Hishamuddin, bekas Ketua Penerangan, Syaril Hamdan, bekas Exco Johor, Maulizan Bujang, dan bekas ahli Parlimen Jempol, Salim Sharif, selama 6 tahun kerana melanggar disiplin parti. Untuk KJ dan Hishamuddin dan lain-lain pemimpin UMNO yang digantung, rasanya tidak perlulah mereka bertindak seperti Tajuddin yang hadir ke Perhimpunan Agung UMNO atau turun padang ketika berlangsungnya PRK. Sebaliknya, memadai dengan mereka terbabit segera mengemukakan surat rayuan kepada MT UMNO untuk dilepaskan daripada penggantungan yang sedang dihadapi. Jika mereka menghantar surat rayuan dengan sikap terbuka yang ditunjukkan Zahid, tiada sebab rayuan mereka tidak boleh diterima. Seperti KJ dan Hishamuddin misalnya, jika mereka mengemukakan surat rayuan dan kemudian diterima oleh MT UMNO, peluang mereka untuk bertanding semula atas tiket BN pada PRU 16 akan datang adalah cerah sekali. Dengan sedia merendah diri menulis surat rayuan dan kemudian bersama-sama Zahid menjadikan UMNO kembali dominan, bermakna masa depan mereka dalam politik negara juga akan cerah kembali. Lalu kepada KJ dan Hishamuddin khususnya, janganlah bertangguh lagi untuk segera menulis surat rayuan. Jadi saudara-saudara, dua nama besar ini yang kita dapat lihat masih ramai penyokong UMNO yang menantikan mereka untuk kembali semula kepada UMNO. Sekiranya kedua-dua ini kembali, ada satu persoalan pertanyaan, yaitu adakah mereka bakal menjadi bayangan kepada kepimpinan tertinggi UMNO pada masa akan datang, Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, dan ataupun Top 5 UMNO. Dan seterusnya, kalau mereka misal kata tidak mahu kembali semula kepada UMNO, adakah sebenarnya mereka mempunyai hati untuk bertanding pada PRN nanti, tetapi atas tiket Perikatan Nasional, sekiranya mereka menyertai parti Perikatan Nasional? Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?